Hai semua dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video saya yang terbaru. Bagi anda yang mempunyai pendapatan daripada rumah sewa, boleh beli kereta menggunakan income rumah sewa tersebut. Ada 5 tips yang saya akan kongsikan dalam video ni. Nak tahu tipsnya? Tonton video ni sampai habis. Bagi anda yang nak beli kereta menggunakan income ataupun pendapatan daripada rumah sewa, ada 2 situasi yang saya kategorikan di sini. Iaitu, kategori yang pertama adalah anda yang bekerja tetap ataupun berniaga tetapi mempunyai set income rumah sewa ataupun kedai sewa. Kategori yang kedua adalah anda yang 100% pendapatan anda datang daripada rumah sewa. Jadi, saya akan berikan 5 tips berkaitan dengan 2 situasi ini. Tips yang pertama, untuk kategori yang pertama, iaitu anda yang bekerja ataupun berniaga, minimum anda kena ada 1 rumah sewa. Manakala untuk orang yang 100% income dari rumah sewa, minimum kena ada 2 rumah sewa. Kenapa untuk orang yang bekerja atau berniaga hanya 1? Manakala untuk yang 100% rumah sewa perlukan minimum 2 rumah sewa. Kerana orang yang bekerja atau berniaga, jika penyewa yang hanya ada 1 rumah sewa tu tak bayar sewa tersebut, mereka masih ada income daripada pekerjaan tetap dan berniaga untuk nak backup loan kereta tersebut. Maksudnya orang yang bekerja atau berniaga gunakan dokumen bekerja dan berniaga ni sebagai dokumen tetap dan disokong oleh income daripada rumah sewa. Jadi rumah sewa ni adalah set income, pendapatan tambahan, dokumen sokongan, dokumen tambahan. Tapi berbeza dengan kategori kedua yang 100% income yang dari rumah sewa, mestilah minimum kena ada 2 rumah sewa. Contoh penyewa yang rumah yang pertama tak bayar sewa, at least dia ada backup rumah sewa yang kedua untuk bayar sewa. Kalau dia hanya ada 1 rumah sewa dan tak bayar sama sekali, dia tak ada pendapatan lah, tak ada income untuk nak support dia punya permohonan loan kereta tersebut. Sebab tu, untuk kategori yang kedua, disarankan ada minimum 2 rumah sewa. Ada 3, 4, ada pun 10 lagi bagus. Tips yang kedua, pastikan ada agreement hitam putih, black and white, antara penyewa dan juga pemilik rumah sewa. Sebab agreement inilah yang akan digunakan untuk nak apply loan kereta tersebut. Kalau hanya deal pakai mulut, dia hanya cakap mulut, memang bank takkan pandang sama sekali. Bank akan terus reject permohonan. Bank nak ada agreement hitam putih. Tips yang ketiga, pastikan penyewa hanya bayar sewa rumah secara online ataupun bank transaction kepada penyewa. Jangan minta penyewa bayar cash. Sebab bila bayar cash, duit rumah sewa tu tak masuk dalam bank statement dan bank tak dapat tengok bukti income rumah sewa tersebut. Bank nak tengok bukti tersebut dalam bank statement. Jadi mesti ada black and white supaya bank dapat buat kira-kira berapa income atau berapa pendapatan pemilik rumah sewa tersebut. Dan kalau boleh, satukan semua income rumah sewa tu ke dalam satu akaun saja. Contoh, anda ada pendapatan 5 rumah sewa, pastikan 5 rumah sewa tersebut ni hanya masuk dalam satu akaun Maybank ataupun akaun public bank ataupun akaun CIMB, terserah kepada anda, supaya senang bank nak tengok. Bila anda hanya kemukakan satu bank statement saja, satu jenis bank statement dari satu bank saja, jadi bank senang nak tengok yang mana tu income daripada rumah sewa dan yang lain-lain. Tips yang keempat, minta penyewa bayar sewa rumah dalam waktu tertentu. Contoh, anda minta penyewa bayar antara tempoh 25 hari bulan sehingga 30 hari bulan. Jadi bila anda tengok dalam bank statement antara 25 hari bulan hingga 30 hari bulan, akan ada statement menyatakan ini pendapatan dari rumah sewa. Jadi senang bank nak trace, senang bank nak check. Contoh, anda ada 2 rumah sewa. Satu anda tetapkan bayaran pada 1 hari bulan hingga 5 hari bulan. Yang rumah sewa kedua anda tetapkan bayaran antara 25 hari bulan sehingga 30 hari bulan. Tak ada masalah. Walaupun tarikh yang berbeza, asalkan setiap bulan dia punya tarikh dia lebih kurang sama. Jadi bank senang nak tengok. Dan
Tips yang kelima, tips yang terakhir, declare income rumah sewa anda dengan pihak LHDN, supaya bila anda declare pendapatan anda dan anda boleh, contoh anda kena bayar sekian-sekian amount, anda boleh dapatkan statement income tax tersebut dan gunakan untuk apply loan kereta. Itu adalah 5 tips yang saya boleh kongsikan bagi anda yang nak beli kereta menggunakan income rumah sewa anda. Bila anda nak apply loan kereta, inilah dokumen yang anda perlu sediakan. Dokumen ni saya khususkan kepada anda yang 100% pendapatan datang daripada rumah sewa. Kalau anda masuk dalam kategori yang pertama, iaitu yang bekerja dan set income yang adalah rumah sewa, anda boleh kemukakan slip gaji anda, bank statement dan sebagainya, tapi sertakan juga dokumen nombor 3 dan sehingga nombor 5. Dokumen yang pertama yang anda kena sediakan adalah kad pengenalan. Itu biasalah. Kemudian yang kedua adalah lesen memandu. Yang ketiga adalah agreement hitam putih yang saya sebut pada tips yang kedua tadi. Yang keempat adalah bank statement 6 bulan yang terbaru, iaitu tips nombor 3 yang saya beritahu tadi. Pastikan penyewa bayar secara online ke akaun bank anda. Dan yang kelima adalah statement income tax, statement daripada LHDN untuk support anda punya pendapatan rumah sewa tersebut. Jadi anda dah tahu tips nak beli kereta menggunakan income sewa rumah. Anda dah tahu dokumen apa yang perlu disediakan. Jadi bagaimana anda nak tahu kereta apa yang anda boleh beli menggunakan pendapatan rumah sewa ni? Sifir dengan mudah je. Anda kira total income rumah sewa anda untuk 1 bulan kali dengan 12 bulan, akan dapat anggaran kasar harga kereta yang anda boleh beli. Contoh, 1 bulan income rumah sewa anda adalah 2,000. Kali dengan 12 bulan akan dapat 24,000. Jadi harga kereta 24,000 dan ke bawah adalah kereta yang anda boleh beli. Sekian saja video saya pada kali ini. Jika anda ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruang komen. Saya akan cuba jawab sebaik mungkin dan secepat mungkin. Jika anda suka dengan video ni, sila tekan like dan subscribe channel saya. Kita akan jumpa lagi dalam next video next time.